محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam kelas himpunan zikir pagi petang. Alhamdulillah. Ini adalah siri ketiga. Hari ini bersamaan dengan Selasa 1 Jamadil Akhir 1445 Hijriah. Alhamdulillah. Okay, kita sambung lagi keutamaan zikir pagi petang. Allah Akbar. Okay, seperti yang kita ketahui, Subhanallah, Allah Akbar, kita gunakan buku himpunan zikir pagi petang siri yang kelima dari Pertubuhan Gulam Ad-Dakwah. Okay, dapatkan buku ni. Kalau tak bawa ke, pinjamlah sekejap. Ada? Ada bawa? Sebab saya nak guna buku ni sebenarnya. Sebenarnya buku ni ada ada, Alhamdulillah. Okay. Kita dah sampai yang ke 3 memang dah habis lah. Sampai ke 4 tu. Muka surat 3. Muka surat 3. Alhamdulillah. Okay. Kita recap sekejap last week. Antara kelebihan berzikir yang pertama ialah dia adalah sebaik-baik amalan di sisi Allah. Okay. Surah Al-Ankabut ayat 45. Allahu Akbar. Kita dah tahu kan zikir yang terbaik ada 3. Apa dia? Zikir yang terbaik ada 3. Yang pertama zikir qalbi, diikuti dengan zikir lisan, diikuti dengan zikir anggota badan. Okay. So kalau ada ketiga-tiga inilah menjadi zikir yang terbesar. Allahu Akbar. Okay, kalau kita tengok dekat dalil tu, surah Al-Ankabut ayat 45. Kalau kita perhatikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Subhanallah. Sebab itulah solat menjadi zikir yang terbesar. Sebab apa? Dia merangkumi 3 tadi. Zikir qalbi. Okay, semua amalan kita rukunnya ialah nombor 1, niat. Betul? Yang kedua ialah zikir lisan. Sebab tu kita, kalau kita tengok definisi solat dari segi syarak, istilah, apa itu solat? Yang dimulai dengan takbiratul ihram, kan? Jadi dalam solat ada takbir, ada tahmid, tahlil, tasbih. Yang paling besar juga rukun ialah bacaan Al-Fatihah, iaitu bacaan Al-Quran. Subhanallah, kalau kita tengok ayat 45 ni dimulakan dengan apa? Solat dulu ke Quran dulu? Quran dulu kan? Tapi tadi kata zikir terbesar solat. Inilah dalilnya sebenarnya. Zikir terbesar adalah solat. Sebab tu kalau kita tengok dekat ayat ni, kenapa dimulakan dengan tilawah Al-Quran? Apa tu tilawah? Baca dan faham. Sebab apa kena tilawah Al-Quran sebelum solat? Sebab solat adalah bentuk pengabdian, penyembahan kita kepada Allah. Jadinya, macam mana dikatakan menyembah Allah tapi tak kenal Allah? Kita nak kenal Allah melalui kitab. Sebab tu Al-Quran dulu,
kena tilawah. Untuk apa? Untuk kita dapat ilmu yang sahih tentang siapakah Allah, siapakah pencipta alam semesta, siapakah pencipta kita. Subhanallah. Bila kita kenal Allah, okey, bila kita kenal Allah, barulah insya-Allah hari ni kita solat bukan lagi kerana terpaksa, tanggungjawab. Tapi kita solat sebab apa? Sebab kita kenal Allah, betapa besarnya rahmat Allah, betapa kita nak sangat kita pergi dari dunia ni dalam keadaan sudah diampunkan dosa. Okey, subhanallah, kita nak hidup atas dunia ni atas jalan redha Allah. Semua ni, okey, semua ni bila kita kenal Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak saya, anak-anak kita semua solat bukan lagi kena suruh. Sebab apa? Mestilah dia kena kenal dulu, kenal Allah melalui Alkitab. Kemudian wa aqimis solah. Sebab itulah dalam ayat ni inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bila kenal Allah As-Sami', Allah Al-Basir, Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim, semua yang terjadi ini tiada sia-sia, semuanya ada hikmahnya sebab Allah keilmuannya sangat tinggi. Subhanallah, maka solat begitulah sebab kenal Allah, faham apa yang dibaca dalam solat, maka solat itu boleh mencegah fahsyat dan munkar. Perhatikan kenapa solat boleh mencegah fahsyat dan munkar. Sekali lagi, kenapa ayat ini dimulakan dengan Alkitab? Segala fahsyat dan mungkar, iaitu keji, perkara-perkara yang mungkar, okey? Semuanya Allah dah letak belum dalam Al-Quran? Allah dah letak belum dalam Al-Quran? Dah. Sebab itulah dimulakan dengan Alkitab dalam ayat ni. Melalui Alkitab, kita tadabbur, okey? Jadi melalui proses tilawah, kita baca, kita faham, maka kita amalkan, iaitu segala perintah Allah kita taat, segala larangan Allah kita tinggalkan. So itulah yang dikatakan mencegah fahsyat dan munkar. Sekarang nampak betapa pentingnya Al-Quran? Dan kenapa solat menjadi zikir yang terbesar? Sebab Allah kata, wala zikrullahi akbar. Ulama mengatakan zikir dalam ni, zikrullah dalam ayat ini adalah khusus untuk solat. Sebab apa? Sebab ada zikir qalbi, solat ada zikir qalbi, ada zikir lisan, ada zikir anggota badan. Subhanallah. Allahu Akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah, dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kelebihan berzikir, kita dah tahu dah, bawalah ketiga-tiga ni sekali. Kenapa zikir yang terbesar ialah solat, ialah selalunya kita nak solat mesti ada wuduk. Lepas tu ngadap kiblat. Lepas tu ada bacaan. Solat kan dimulakan dengan takbir. Ada tahmid, ada tasbih, ada tahlil, ada selawat. Allahu Akbar. Penuh dengan doa. Doa ada dua. Doa ul ibadah, doa permohonan. Okey, duduk antara dua sujud, 7 permintaan. Allahu Akbar. Itu belum lagi kita ikut sunnah Nabi. Okey, ada doa-doa yang diajar oleh Rasulullah. Subhanallah, terutamanya saya harap kita semua dah mula mempelbagaikan doa iftitah kita dalam solat. Okey. Subhanallah, kita try very our level best untuk mengikut sunnah Nabi. Okey, kita dah belajar, kita tahu ada banyak sangat jenis doa iftitah. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Kemudian, ingat dia adalah sebaik-baik amalan. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau zikir lisan, kita tahu ada banyak juga. Okay? Zikir ni asalkan dia dilakukan dalam ketaatan kepada Allah. Zikir sepanjang masa. Apa dalilnya? Juga letak dalam kalau poster kita letak ayat apa? Poster kelas kita. Inilah dia. Surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat 41. Seruan untuk orang beriman, ingatlah Allah. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah. Sikit ke banyak? Banyak. Okey. Kalau kita tengok ayat 41, saya berharap sangat kenapa diulang-ulang supaya kita ni seperti mudah-mudahan kita beramal dengan ilmu yang masak ranum. Ilmu yang buah tu ibaratnya, buah kalau masak ranum, padat, sedap, manis, lazat. Betul?
Kita tengok pun kita suka sangat tengok buah yang masak yang cantik tu. Jadi kita nak beramal tu bukan lagi sekadar-kadar tahu. Tapi tahu, faham, penuh harapan, ada ketakutan. Allahu Akbar. Okay. Subhanallah. Kalau ayat 41, ingatlah Allah kasira. Zikran kasira. Kita tahu ingat Allah itu sepanjang masa. Sepanjang masa. Kita panggil zikir mutlak. Setelah kita buat apa yang Rasulullah tunjukkan pada kita, contohnya istighfar Nabi 100 kali. Kemudian Nabi ada zikir lepas solat. Nabi ada zikir pagi petang. Allah Akbar. Setelah kita dah buat semua tu, yang seperti Nabi contohkan, maka lepas tu adalah zikir mutlak. Yang tiada had masa, tiada had bilangan. Yang tu kita buat. Nak selawat ke, okay? Especially hari Jumaat, keutamaan lebih kepada selawat ke atas Rasulullah SAW. Buat dulu yang Nabi dah aturkan untuk kita. Selepas itu ialah kita buat ikut keutamaan. Okay, subhanallah. Kalau ayat 42, wasabbihuhu bukratan wa asila. So ada juga zikir yang kita panggil zikir yang telah ditetapkan waktu, iaitu zikir lepas solat, zikir pagi, zikir petang. Okay, bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Allahu Akbar. Dan kita dah sebut juga siapa yang mengamalkan, merutinkan istiqamah zikir pagi petang. Okay, kenapa zikir pagi? Zikir pagi lepas masuk waktu solat fardu subuh. Okay, sampailah terbaik sekali ialah sebelum terbit matahari. Maka di awal pagi dia tu dia dah mulakan dengan zikrullah, maka terjagalah siangnya. Kalau petang, zikir petang lepas asar, sampailah terbaik terbenam matahari. Okey, itu yang waktu terbaik, paling afdal. Maka kehidupan pada malamnya dah dimulai dan terjaga dengan zikrullah. Saya bagi contoh, kita semua tahu, contoh baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'. Perhatikan kalimah syai'. Apa maksud syai'? Zikir. Jangan tinggal ni pagi petang. Sekali-kali tak sempat pun jangan tinggal ni. Kalau kita tengok fadilat dia, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut sebanyak 3 kali. Okey, Rasulullah sebut 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka tak ada bahaya, tak ada syai'un. Sama sekali tak ada. Mahal doa ni. Subhanallah. Okay. Maka tidak ada bahaya yang tiba-tiba, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya. Allah Akbar. So maknanya selagi kita hidup, kita baca zikir ni pagi petang 3 kali, pagi 3 kali petang, tak ada mudarat. Okay. Kok kena langgar dengan mabuk, orang mabuk ke, pencuri ke. Allah Akbar. Sebab apa? Kuat ni kita baca dengan nama Allah. Subhanallah. Di langit dan di bumi. La yadurru. Tak ada siapa boleh datangkan mudarat. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa wassabil alim. Itu kat dunia. Kalau dekat akhirat, contohnya ialah kita baca Sayyidul Istighfar. Siapa baca pagi dengan keyakinan, kalau dia mati sebelum asar, dia baca pagi, sebelum terbit matahari, dia mati sebelum waktu asar, apa jadi? Syurga. Kalau dia baca zikir petang, apa berlaku malam hari, dia mati, dia dapat syurga. Subhanallah, Allah Akbar. So zikir pagi petang sangat-sangat besar. Okay, jangan sekali-kali tinggalkan untuk keselamatan kita dunia, akhirat. Sebab itulah baca zikir pagi petang, pendinding ataupun perisai baju besi untuk kita orang Islam, orang beriman. Okay, Allah Akbar. Dunia dan akhirat, keselamatan tu subhanallah. Okay, insyaAllah meninggikan lagi tahap tawakal kita kepada Allah. Tidak ada yang boleh mudaratkan aku kecuali memang sudah tertulis. Okay, Allah Akbar. Okay, kalau ikut yang kedua, zikir kepada Allah lah sebaik-baik ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam surah Fatir ayat 10, kita pun dah tengok dah. Okay, kalimatut thayyib. Okay, surah Fatir ayat 10. Siapa yang nak apa kat situ?
Siapa yang nak? Izzah. Izzah. Apa maksud izzah? Kemuliaan. Okey, ayat 10. Okey. Sebab itu saya cadangkan tulis kat buku ni sebab kalau kita baca zikir pagi petang kita buka buku ni. Kan? Jadi kita ni kadang-kadang bukan tak tahu. Tapi kita memerlukan kata-kata yang boleh menolak kita, memotivasikan kita. Jangan kata-kata yang memotivasikan kita. Kita nak kata-kata yang memotivasikan kita. Okey? Yang menjadikan motif kita bertujuan menjadikan aksi. Kenapa kita beraksi? Zikir pagi petang sebab kita tahu tujuan kita amalkan tu. Okey? So dah tahu dah. Nak zikir pagi petang dah terbayang dah surah Al-Ahzab. Okey? Terlupa tadi. Dia punya nak ingat tu ialah ingat 41, 42, 43 sekali. Ini memang kata-kata semangat yang tak ada siapa boleh memotivasikan kita seperti ayat Quran ni. Kenapa kita zikir ingat Allah? Nak sebanyak-banyaknya, nak bertasbih pagi petang. Sebab apa? Sebab Allah jamin, Allah janjikan pada kita, kita akan dapat apa? Rahmat. Apa maksud rahmat? Mercy, kasih sayang. Okey, Allahu Akbar. Kasih sayang. So siapa ingat Allah banyak, lepas tu kalau memang zikir yang dah ditetapkan waktu kita pun buat, maka dapat apa? Rahmat. Besar ni, rahmat kasih sayang Allah. Kemudian didoakan oleh malaikat. Antara kita dengan malaikat mana yang suci? Malaikat, kita ni banyak dosa. Betul? Didoakan oleh malaikat lagi. Dikeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan jahil kepada cahaya wahyu. Kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Wakana bil mu'minina rahima. Sentiasa melimpah-limpah rahmatnya kepada orang beriman di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Ini penguat kita. So lepas ni kita nak menyebarkan dakwah, kita nak menyampaikan, ingat surah ni. Surah apa kita nak galakkan orang zikir pagi petang? Surah Al-Ahzab 41, 42, 43. Okey? Bukan kasih sayang manusia. Kita mengharapkan direct terbesar kita nak kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay? Dan malaikat mendoakan keampunan untuk kita. Dan kita dikeluarkan daripada kegelapan. Cuba bayangkan tu. Allahu Akbar. Kita tahu kan, daripada dunia ni, kita pindah alam masuk mana? Alam barzah. Terang ke gelap? Kita belum dalam tanah. Kalau blackout je kita dah takut dah gelap. Kalau dalam tanah, 7 kaki, dapat bayangkan gelap dia? Sejuk dia? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay, nak keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Allahu Akbar. Okay, lagi satu. Ini paling kena ingat Kenapa kita kena berzikir? Kenapa? Kalau ikutkan ayat ni kan, ayat seruan untuk orang-orang yang mengaku beriman. Kita lah ni. Betul? Ayat ni untuk kita. Ayat ni untuk kita nak Allah perintah kat kita. Bila Allah yang perintah, hukumnya wajib. Bukan sunat. Sebab ni perintah. Bila perintah dari siapa? Dari Allah. Maka hukumnya wajib. Allah suruh ingat dia sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah spesifik pula. Tasbih pagi dan petang. Okay? Dan Allah kalau bagi kita perintah, pasti Allah bagi kita ayat-ayat semangat, ayat-ayat perangsang. Allah bagi tahu kita siap-siap dah janji dia. InsyaAllah, kalau kita bertekad untuk mengamalkan walakal hamd antal haq wa wa'dukal haq. Kenapa doa iftitah tu dimulakan dengan lepas antal haq wa wa'dukal haq? Janjimu benar. Amalkan doa iftitah tu, tolonglah hafal. Kita road to Ramadan, dari sekarang kita dah mula. Sebab apa? Selepas ni kita baca Quran, kita punya feel lain. Jumpa ayat janji Allah tu, ya Allah janji kau benar. Aku yakin janjimu benar. Contohnya janji ni Allah kata apa? Ingat dia banyak-banyak.
Bertasbih pagi petang, kau dapat rahmat aku, kata Allah. Kau dapat doa daripada malaikat. Engkau akan dapat cahaya. Allahu Akbar. Wa wa'dukal haq. Wa qawlikal haq. Wa liqa'ukal haq. Nanti kita tengok doa untuk hati tenang ni. Doa untuk hati tenang. Semua tu ada. Allahu Akbar. Okay. Nak ajak orang zikir pagi petang. Apa dalil? Surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Sebab dia punya kronologi tu perfect. Kenapa? Bila dapat apa? Kan? Kita kalau suruh anak kita pun kalau orang suruh buat kerja. Kenapa yang kena buat macam tu? Kan kita selalu macam tu kan? Okey, kalau I buat, I dapat apa? Selalu macam tu kan? Itu memang perangai kita. Fitrah kita memang macam tu. Sebab tu Al-Quran disusun pun macam tu. Allah bagi perintah, Allah bagi tahu cara, Allah bagi tahu bila, dan kalau kau buat, kau dapat ni. Kenapa kalau ayat-ayat perintah adalah sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan iman. Sebab iman kita memang senang naik ke senang turun? Senang turun. Susah naik ke susah turun? Susah naik. Okey? Allah Akbar. So kita sendiri pun, kalau kita pun sendiri sebenarnya nak ingatkan diri kita, kalau macam malas-malas saja nak zikir pagi petang, tak tahu entah apa, entah panas nak punggung dia tak duduk lama-lama lepas solat tu. Lepas solat subuh tu nak berdesup je bangun. Macam ada orang marah dia duduk lama-lama nak berzikir tu. Kan? Padahal tu rumah dia, sejadah dia. Okey? Selesa dah. Tapi seperti panas punggung. Tak boleh nak duduk lama-lama. Cuba tanya diri kita, apa yang menghalang aku untuk bertahlil 100 kali ni? Kalau buku, ada buku zikir yang sebelum ni warna kuning tu dia kata apa? Kalau buat sekali apa? Malas. Ya Allah, berdepak macam sedepuk dia bagi kita kan. Kalau malas baca sekali dia kata. Aduh, hai. Tak rasa tertampar, tak tahulah. Okey? Allah Akbar. Allahu Akbar. So ingat tu dalil dia paling ingat sekali. Okey, kalau kata sebaik-baik ucapan surah Fatir ayat 10. Allah akan bagi kita izzah. Siapa yang nak izzah? Kemuliaan, maka sebab kita tahu sumber kemuliaan daripada siapa? Allah. Okey, sumber kemuliaan ialah daripada Allah. Hanya Allah saja boleh datangkan kemuliaan untuk kita. Sebab itulah siapa yang nak kemuliaan, kata Allah, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Semua kemuliaan itu, kalau kita dapat kemuliaan harta ke, kemuliaan anak ke, tetap kemuliaan ilmu itu tetap sumbernya daripada Allah. Okey, subhanallah, dan kita nak semua amalan kita tu amalan naik kepada Allah dalam keadaan baik. Kita tahu Allah At-Tayyib kan? Kita daripada Allah At-Tayyib, dari Allah semua kebaikan dan kepada Allah semua kebaikan, dan Allah hanya menerima yang baik-baik sahaja. So kita nak serahkan kepada Allah yang terbaik. Allah Akbar. Yang ketiga apa dia? Zikrullah akan menyebabkan terhapusnya dosa-dosa, mendapat keampunan Allah. Boleh juga tadi surah Al-Ahzab Surah Al-Ahzab. Tahu tadi? Kalau ikut ayat ni, kita boleh tengok surah Al-Ahzab ayat 35 Tadi 41, 42, 43 kan? Surah yang sama Al-Ahzab ayat 35. Okey. Bayangkan kat sini, Allah spesifik lelaki perempuan ayat 35 ni. Nampak tak? Ada muslimin, ada muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat, qanitat, sadiqin, sadiqat. Okey? Ada wanita bertanya, ya Rasulullah, untuk perempuan, bagaimana kami kaum perempuan? Ayat ni spesifik Allah asingkan. Lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Okey? Tak ada beza kita di sisi Allah melainkan darjah ketakwaan kita. So tengok kat ujung tu. وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Okay? So hujung ayat tu, orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Lelaki kita panggil apa? وَالذَّاكِرِينَ. Kalau orang perempuan, وَالذَّاكِرَاتِ. Okay, siapa yang banyak ingat Allah, maka banyak-banyak
Okay? Menyebut Allah banyak-banyak. Kalau sebut maknanya apa? Ingatlah kan? Setiap orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, apa ganjarannya? Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya maghfirah, keampunan. Allahu Akbar. Kenapa maghfirah dulu baru rahmat? Kan kita doa antara dosa juga kan? Allahumma ghfirli warhamni. Didulukan dengan minta ampun, maghfirah. Sebab bila kita dah bersih daripada dosa, maka dengan mudahnya kita mendapat rahmat kasih sayang Allah. Kita kena bersihkan dulu. Okay? Sucikan dulu daripada segala dosa, dosa kecil, dosa besar, dosa zahir, dosa batin. Okay? Dengan mengingat Allah. Sebab itulah antara keutamaan juga ialah zikrullah ialah dengan istighfar. Nak apa pun istighfar. Nak apa pun. Kalau tengok surah Hud, surah Nuh, okay? Istighfarlah. Bagi semua hajat kita Allah akan. Kenapa hajat yang kita doa tu tak dapat-dapat? Sebab sangkut dekat dosa-dosa kita yang belum diampuni. Sebab tu perbanyakkan istighfar. Maka rahmat Allah akan datang kat kita, akan turun kat kita. Subhanallah, maghfirah. Lahum maghfirah. Sebab itulah orang yang dah meninggal dunia. Apa yang mereka nak sangat daripada kita? Ad-du'a. Apa doa untuk jenazah? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Itu kalau lelaki, kalau perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha. Itu yang paling diharapkan oleh jenazah. Keampunan. Sebab tak dapat rahmat tu kalau tak diampuni dulu. Tak disucikan dulu. Sebab tu utama sangat ialah minta maghfirah. Dan janji Allah, lahum. Bagi kalau daripada atas ni, banyak ni. Daripada muslim, mukmin, qanitin, sadiqin. Subhanallah, Allah Akbar. Kalau kita tadabbur ni, subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. Dalam ayat ni semua kita nak. Semua kita nak tamak ni. Semua ni yang disebut dalam ayat ni kita nak. Tapi kelas hari ni kita fokus hujung tu ialah dan kita tak mampu nak puasa ke, taat ke, kalau bukan dengan sebab kita ingat pada Allah. Satu hujung tu, وَذَاكِرِينَ كَثِيرًا. Okay? Dan Allah janji. Subhanallah. Allahumma lakal hamd antal haq wa wa'dukal haq a'adda. Bila kita baca doa iftitah tu, nanti kita macam selalu je jumpa. U'iddat lil kafirin a'addallah. Apa janji Allah untuk orang kafir? Apa janji Allah untuk orang beriman? Sungguh kita kata, ya Allah, sungguh ya Allah. Janjimu benar. Dia macam bermain-main je. Dia macam lalu je depan mata kita. Baca doa iftitah tu. Especially solat malam. Special. Hidangan yang paling special ialah siapa yang Allah jemput dia bangun waktu malam. Solat malam. Itu jamuan paling special. Maka kita nak luahkan betapa ya Allah kau kejut aku. Kita set alarm 4 suku. Tapi pukul 4 kita dah jaga. Kita awal daripada alarm kita. Itu maknanya apa? Kita bangun tutup alarm tu. Kita sedar sebelum alarm kita bunyi. Maknanya apa? Maknanya apa? Come to me. Come to me. Kata Allah. Datang pada aku. Mari sini. Ya Allah. Itulah paling nikmat. Kita boleh bangun sebelum alarm kita bunyi. Maknanya Allah panggil. Allah kejut. Bangun. Datang. Mari sini. Kita kalau tengok budak comel, kita kata apa? Geramnya. Mari sini kat atas. Kita rasa nak peluk dia, nak cium dia. Sebab geram. Bukan nak kita pun. Tapi kita geram tengok dia sebab comel. Betul tak? Macam tu lah Allah sayangnya kat kita. Allah pilih kita bangun sebelum alarm kita bunyi. Allah Akbar. Itulah nikmat yang paling besar. Maka kita puji Allah sungguh-sungguh. Allahumma lakal hamd anta nur. Anta nur. Kita faham sangat. Ya Allah, engkau sumber segala-galanya. Sumber cahaya. Cahaya tu luas kan? Kita dah belajar nama Allah An-Nur. Nak sebut nama Allah An-Nur tu pun kita dah gigil dah. Sungguh ya Allah, sungguh ya Allah. Jangan tinggalkan aku ya Allah. Aku tak nak gelap. Aku takut gelap. Allah Akbar. Tolong A'adallah. Kita tahu janji Allah itu benar. Sebab Allah Al-Haq. Apa janji Allah nak bagi kat kita? Maghfirah. Wa ajran azim.
Dan bila kita dapat ampunan, kita dapat rahmat, dapat pahala, dapat syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jannatul Firdaus al-A'la. Okey. Semua dalil yang letak dalam buku poket kita ni, kita bagi digest, bagi hadam Hadam sungguh-sungguh supaya kita punya semangat untuk zikir pagi petang tak ada galang gantinya. Walau kita melancong ke, walau kita buat apa pun lepas ni, makan sedap ke, tiba zikir pagi petang, no kompromi. Keutamaan ialah zikir pagi petang. Macam mana syok pun tengok laut, macam mana syok pun tengok sungai, oh zikir pagi petang. Sebab tak ada lebih lawan kelazatan zikir pagi petang. Okay, sebab apa? Sebab kita faham dalil. Kita tahu dalilnya. Kita tahu apa kita dapat kalau kita buat. Sebab janji Allah itu benar. Wa wa'dukal haqq. Allahu akbar. Okey. Berzikir kepada Allah, terhapuskan dosa. So, bila terhapus dosa, maksudnya dapat apa tu? Bila dapat maghfirah, maksudnya apa? Terhapus segala dosa. Okay? Subhanallah. Allah delete dosa kita. Kalau kita padam apa kita tulis pakai apa tu? Correction tape tu kan? Kalau kita tekan dekat message kita, tekan pangkah tu. Laju dia pangkah. Nak tak selaju tu? Subhanallah, ya Allah, kalaulah dosa aku dihapuskan sebegini laju, ya Allah. Sesungguhnya Kau Maha Pengampun, ya Allah. Ampunkanlah sebersih catatan seperti tak ada langsung kekotoran. Kertas putih yang tak ada apa-apa catatan kekotoran. Catatan dosa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Nak tak macam tu? Kalau nak, maafkan orang lain. Okay? Kena biasakan maafkan kesalahan orang lain. Maafkan dan lupakan. Bukan forgive but not forget. Okay? Maafkan, lupakan. Kalau tak tinggi iman, tak mampu kita nak buat. Kita berlatih. Allahu Akbar. Okay, yang keempat. Okay, hadis Nabi yang letak dekat nombor 3 ni ialah sesiapa yang menyebut subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puja baginya dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya kecil walau sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak tak buih kat laut? Banyak. Ada berapa lautan? Bumi ada berapa lautan? Maknanya banyak gila lah buih dia, betul tak? Setiap kali dia terhempas, ombak tu datang sekali lagi itulah ada buih. Sebayangkan sebanyak itulah dosa-dosa kita akan dihapuskan. Allahu Akbar. Okey, yang keempat. Muka surat 3 Zikir memberi ketenangan kepada hati orang yang berzikir sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Okey. Subhanallah. Okay, kita tengok ayat surah ke-13. Ayat 28. Dia nak syok kan, dia kena tengok ayat 27. Tapi kalau nak syok lagi ayat 26. Okay. Subhanallah. Surah ke-13 ayat dekat dalam buku kita tu terus ke ayat 28, betul? Okay. Bila kita tadabbur, kita tengok sekejap ayat 26, kita nampak synchronize dia. Okay. Muka surah Al-Quran, muka surah 252. 252. Okay. Kita tengok dekat ayat 26 secara ringkas je ni. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya dan dia juga yang menyempitkannya. Ni kita dah faham kan? Pegang ayat ni. Kalau kita nampak orang tu kafir tapi mewahnya hidup dia. Ingat ayat ni. Allah kata apa? Allah memang boleh kayakan sesiapa yang dia nak. Dan Allah juga boleh sempitkan sesiapa yang dia kehendaki. Okay? Dan mereka yang ingkar bergembira dengan kehidupan dunia. Perhatikan kat sini, kita akan tengok lawannya nanti. Ni wafarihu. Farah. Ada nama anak Farah? Farah maksudnya gembira. Tengok tingginya bahasa orang Al-Quran. Farah maknanya gembira. Tapi gembira yang temporary.
Dia gembira. I'm so happy. Tapi bukan permanent. Sebab tu dalam ayat ni, وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Orang kafir, gembira tak? Gembira. Tapi gembira yang macam mana? It's just a temporary. Okay? So, kalau kehidupan dunia, ya, gembira. Kita kenyang bagai nak gerak. Lepas tu, selang 3 jam, lapar balik. Betul? Hari ni bergelak ketawa suka. Rupanya malam karang, dah sedih. Betul? So, tu, Farihu. Perhatikan dia punya lawan nanti dekat 28. Lawan dia dekat mana? Sebab tu, untuk orang beriman, dia tatma'innu. Tatma'innu, dia tenang, tapi tenang yang selamanya. Dan dia adalah fa'il mudhari'. Sentiasa tenang. Walaupun mata zahir kita nampak dia kesiannya. Mesti sakit kan? Kesiannya. Mesti susah kan? Kita kesian kat dia. Mesti sedih ke kalau akak kita tahulah sanggup ke tidak. Tapi orang yang beriman, walaupun zahir kita tengok dia sedih, tapi hatinya tenang. Itu beza dia. Orang kafir, farihu. Orang beriman, tatma'innu. Hatinya sentiasa tenang. Okey? Tak bolak-balik. Walaupun diuji dengan kalau kita rasa sangat-sangat berat, tapi maknanya dia benar-benar berehat dari sesuatu, benar-benar tenang. Dan dia menenangkan. Dan dia dapat ketenangan. Okey? Dia tenang walaupun ditimpa musibah, ditimpa kesakitan, dia tenang sebab jiwanya tenang dan dia hidup dalam ketenangan yang selamanya. Dia bukan fluctuate. Tapi kalau farihu, dia gembira. Tapi gembira dia tu selalunya tak kekal lama. Sebab tu kalau kita tengok Quran, dia punya terms, subhanallah. Allahu Akbar. Okay? Nampak tak dekat sini? Amanu. Ayat 27. Kafar. Okay? Biasanya ayat Quran macam tu kan? Dah cerita syurga, lepas tu neraka. Cerita orang kafir, lepas tu cerita orang aman. Orang beriman. Okay? Orang kafir kata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya dan memberi petunjuk ke jalan agamanya sesiapa yang wujud kepadanya. Allahu Akbar. Nabi dah turun, Al-Quran dah turun, petunjuk dah ada. Okey, petunjuk datang silih berganti, dengar azan dan sebagainya. Kewujudan alam ni depan mata kita. Diri kita ni betapa banyaknya tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah dekat diri kita. Tetapi dia memilih untuk sesat. Allah tahu tak dia pilih sesat daripada pilih hidayah? Dia tahu. Dia tahu. Tapi dia pilih juga jalan kesesatan. Makanya, sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturan. Sebab apa? Sebab petunjuk dah bagi, memang dia sendiri pilih untuk sesat. Contoh kita umat Nabi Muhammad SAW, mujizat ada tak pada kita? Mujizat Nabi ada tak pada kita? Ada. Al-Quran kan? Nabi dah tak ada, tapi mujizat Nabi ada dengan kita. Ketika surah ni surah Makki ya. Okey. Ketika minta mukjizat Nabi, bulan terbelah tak? Nabi Isra Mi'raj kan? Adakah orang kafir Quraisy Mekah terima beriman dengan Nabi? Tetap tak. Bukan petunjuk tak ada, bukan mukjizat tak ada. Betul? Tapi mereka tetap pilih untuk tidak beriman. Okey? Subhanallah. Dan memberi petunjuk ke jalan agamanya sesiapa yang rujuk kepadanya. So, wayahdi. Panjang Allah kata. Wayahdi. Allah beri petunjuk. Dia memberi petunjuk. Sentiasa memberi petunjuk. Ilaihi. Kenapa hari ni Allah kata wayahdi ilaihi? Man anab. Dalam doa yang sama iftitah saya sebut tadi antal haq tu. Wa ilaika anabtu. Ni. Man anab. Kan? Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu
wa bika amantu, wa ilaika anabtu. Ni ilah. Wa yahdi ilaihi man anab. Siapakah orang-orang yang anab? Ialah orang yang bertaubat. Kembali ni taubat, inabah. Okey, orang yang bertaubat. So Allah, kenapa Allah kata come to me? Sebab yang boleh bagi hidayah hanya Allah. So kepada Allah lah kita kena tuju, kita kena pergi, kita kena kembali. Sebab hanya Allah je boleh bagi kita hidayah. Okey. Mungkin ada yang macam, doa yang mana? Doa yang mana? Doa ni. Ijaz share poster tu je. Dekat tali. Poster. Okey. Ni. Kita dapat poster, siapa nak sila datang Darul Zahra. Ni. Kenapa sebegini sekali Rasulullah memuji Allah. Sebab permintaannya sangat besar. Permintaan sangat besar. Kita nak hidup dalam ketaatan. Allahumma laka aslamtu. Islam adalah menyerah, berserah. Apa maksud berserah? Kita nak ikut semua perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Kemudian, wa alaika tawakkaltu. Kita nak puncak tauhid kita itu, kita bergantung hanya kepada Allah. Kemudian, wa bika amantu. Hati kita. Okay, kita nak mati dalam keadaan beriman. Wa ilaika anabtu. Sentiasa kita nak kembali kepada Allah. Kita dah lah sentiasa buat dosa, banyak buat salah. Tapi dalam kita buat salah itu, kan hadis Nabi, setiap Bani Adam akan buat dosa. Dan orang yang terbaik ialah orang yang setiap kali berbuat dosa, dia kembali bertaubat. So, wa ilaika anabtu. Bukan senang nak dapat akhlak macam tu. Sikit-sikit, ya Allah salah ni. Allah tunjukkan kita supaya kita kembali kat dia. Bukan kata kita tak buat salah. Kita memang akan buat salah. Contoh, Allah kata kat Nabi Adam, semua kau boleh buat. Makanlah apa kau nak makan. Tapi jangan pokok ni. Jangan hampiri pokok ni. Tapi pokok tu lah yang kau buat. Betul? Betul tak? Nak menunjukkan apa? Memang kita akan buat salah. Bukan Allah tak bagi tahu. Allah tak bagi tahu. Tapi, macam mana Nabi Adam? Dia cepat kembali kepada Allah. Tapi iblis tak bertaubat. Nabi Adam terus, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebab tak nak jadi orang yang rugi. Okey? Subhanallah. Wa ilaika annabtu. Nak bertaubat. Hidayah untuk bertaubat. Kalau tengok dekat dia punya makna, nampak tak ni? Kenapa saya selalu lupa ya, sekejap Ni. Wa ilaika annabtu. Ni, bertaubat. Tadi okey. Ya Allah, kepadamu aku berserah. Okey, Allahumma laka aslamtu. Ni, berserah, aslamtu. Wa alaika tawakkaltu. Wa bika amantu. Dan wa ilaika anabtu. Wa bika amantu wa ilaika anabtu. Okey, so sekarang kita tengok ayat kita tadi. Wa yahdi ilaihi man anab. So, doa iftitah tadi, Rasulullah mengajar kita puji Allah kau-kau cukup-cukup. Pau-pau, bukan cukup-cukup. Cukup-cukup hebat pujian kita kepada Allah. Sebab apa? Nak minta apa ni? Hidayah, termasuk wa yahdi ilaihi man anab. Supaya kita termasuk dalam golongan yang Allah sentiasa bagi hidayah untuk bertaubat, kembali kepada dia. Okey? Subhanallah. Rasulullah kalau ajar kita doa tu, mesti doa yang, sebab kita baca Riyadhus Shalihin kan, kata-kata Nabi adalah jawami'ul kalam. Maknanya kata-kata yang sempurna. Dia pendek-pendek tapi dalam maksud. Jadi sebelum nak minta yang mahal ni, puji dulu Allah. Okey? Orang yang, so siapakah orang yang suka ataupun senang kalau buat salah dan dia senang bertaubat? Ramai orang, kita ni termasuk saya, senang buat dosa tapi susah nak bertaubat. Suka tangguh, nantilah, sok-sok lah, bulan depan lah, minggu depan lah, betul? Kita nak tak jadi ni? Inabah, orang yang jiwa dia asyik ingat nak kembali kepada Allah je.
Dia ingat mati. Dia tahu semuanya akan kembali kepada Allah. Ya Allah, aku nak kembali kepada takdir hidup dia. Apa saja yang dia ada, apa saja yang dia serahkan kepada Allah. Satu Islam berserah. Menyerah. Sebab tu kalau orang polis nak tangkap penjahat, kita apa? Hands up. Serah diri. Kan? Kau tengok cerita polis dulu-dulu kan? Serah diri. Kenapa serah diri? Angkat tangan. Hands up. Angkat tangan, serah diri. Kalau cerita zaman saya dulu, zaman kecil-kecil, polis dekat kereta polis tu kan, dia pakai apa tu? Dia punya speaker tu kan. Kami polis. Sampai boleh hafal dia punya dialog. Kami polis. Serah diri. Angkat tangan dan serah diri. Okay. So, kita nak jadi golongan ni. Dan golongan inilah, baru dah tak ada 28. Baru kita syok. Baru kita kata, Ya Allah, aku nak hafal lah doa iftitah ni. Panjang pun panjang lah. Biar mati tengah menghafal daripada dah mati belum hafal. Apa dia? Sebab apa? Sebab nak dapat ni. Nak dapat ayat 28 ni. Allazina. Ingat, ayat Quran kalau dimulakan dengan allazina, kita kena buat apa? Kita kena refer sebelum. Apakah kalimah sebelum allazina? Maksudnya ialah orang-orang yang mana? Tengok dekat ayat sebelum. Orang-orang yang ni. Anab. Kita memang nak ni. Betul? Nak tenteram. Memang nak kan? Tetapi ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Kena selalu bertaubat. Minta ampun dengan Allah. Ni nak. Ni. Healing-healing lah bagai konon. Ayat healing. Ustazah bagi saya ayat healing. Okay. Saya stres ni. Tolong tenangkan saya. Ni dia nak. Tapi dia lupa syarat sebelum. Apa syarat dia? Selalu kembali kepada Allah. Okay. Minta hidayah. Sebab itulah setiap rakaat kita minta apa? Ihdina. Kan? Ihdinas siratal mustaqim. Kemuncaknya ialah istiqamah. Okay? Sebab tu doa kedua iftitah yang selalu juga Rasulullah baca ketika solat malam ialah Ihdini limahtulifa fihi minal haqqi biiznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Baca juga, hafal juga. Ya Allah, rasa macam depan kita ni ada banyak menu yang kita nak sajikan, yang kita nak persembahkan kepada Allah ketika kita bangun solat malam. Terutamanya jika panjang umur rezeki kita dapat bulan Ramadan tahun ini. Okay. Ya Allah, rakaat yang ni nak buka dengan doa ni. Bangun lagi 2 rakaat, doa ni pula. Bangun lagi 2 rakaat, doa ni. Semua different doa iftitah. Boleh? Boleh? InsyaAllah. Tolonglah ya Allah. Aku nak macam tu ya Allah. Different doa iftitah. Sebab bulan Ramadan ni, kita akan diberi kekuatan yang luar biasa. Sebab bulan Ramadan tu sendiri sebenarnya, dia akan, kita yang tak larat bulan-bulan biasa ni, bulan Ramadan tiba-tiba larat pula bangun, buat banyak rakaat kan. Bulan biasa tak larat, tapi bulan Ramadan larat. Kita akan paksa diri kita bangun. So dari sekarang hafal. Okay. Siapakah dia ni? Siapakah orang yang inabah? Man anabah, man anab. Okay. Orang yang selalu rujuk kepada Allah, dia nak buat apa-apa, dia ingat Allah. Okay, dia ingat dalil. Dia tak main ikut-ikut orang. Okay. Allazina aman. So, tu syarat dia. Aman. Apa aman tu? Beriman. Iman maksudnya tauhid. Maksudnya ikhlas. Apa maksud aman tu? Mentauhidkan Allah. Dia minta ampun kat siapa tadi? Siapa ni? Yang dia selalu bertaubat ni, selalu kembali dengan Allah ni, dia ingat siapa? Dia ingat Allah. Tauhid Allah. Dia zikir kepada siapa? Kepada Allah. Minta tolong kat siapa? Dekat Allah. Sebab tu tadi tu, doa iftitah yang panjang tu, Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu. Allahu Akbar. Sebelum minta tu, Allahu Akbar. Semua kita perlu. Sangat-sangat memerlukan. Okay. So, amanu, allazina amanu. Ni kena fulfill dulu. Syaratnya ialah
So bukan nak terus hati tenang, tak. Jaga iman kita, pastikan tidak melakukan sebarang kesyirikan. Syirik sembunyi ke, apatah lagi syirik yang jelas nyata. Okay? Bila kita beriman, kita serah diri hanya kepada Allah, kita yakin kepada Allah, kita yakin kepada hari akhirat, maka kita akan beramal. Sebab tu kita buka kitab Al-Quran, kita nak tengok apa yang Allah perintah. Mana larangan Allah, semua kita nak buat, semua kita nak ikut. Sami'na wa ata'na. So itulah kata iman. Iman kena sempurna, iaitu tauhid kita mestilah sempurna. Alladzina amanu. Allahu akbar. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka. So kenapa dia selalu boleh ingat Allah? Kenapa dia boleh selalu ingat Allah? Dan ini adalah fi'il mudhari'. Dia all the time ingat Allah. Tadi kalau surah Al-Ahzab kan memang zikran kathira. Betul tak? Ingat Allah. Kenapa dia boleh mampu ingat Allah banyak-banyak? Sebab tauhid dia. Sebab iman dia. Iman dia yang direct dia, yang buatkan dia ingat ke Allah. Iman dia dekat hati dia yang membuat dia sentiasa kembali kepada Allah. Ingat kepada Allah. Allahu akbar. Itu yang membuatkan hati dia tenang. Hati dia bahagia. Hati dia damai. Hati dia sentosa. Aman. Okay? Amanu, aman. Okay? Tenang, sentosa, bahagia. Subhanallah. Orang-orang yang beginilah yang imannya benar, tauhidullah, tauhidnya lurus. Okay? Wa bika amantu. Dan denganmu aku beriman, ya Allah. Aku yakin, aku tak ada ragu sikit pun, ya Allah. Aku beriman kepadamu, ya Allah. Aku yakin akan pertemuan denganmu, ya Allah. Okay? Orang inilah yang hatinya tenang. Sentiasa tenang walaupun ada masalah, walaupun ada musibah. Bukan tenang sekali-sekala. Okay? Tatma'in fi'il mudhari' maksudnya apa? Bukan tenang sekali-sekali. Tenang sentiasa. Okay? Tak ada resah gelisah. Okay? Tak ada keluh kesah. Allahu akbar. So kalaulah tatma'in ini maksudnya tenteram. Sebab kita seronok. Betul? Ingat Allah tu seronok. Maka adakah kalau benda tu menyeronokkan kita nak buat kejap-kejap je? Sekali je? Tahlil sekali je? So kalau nak sekali ke nak 100 kali lepas ni? Kalau sekali maknanya apa? Maknanya malas lagi. Maknanya tak seronok. Berzikir pagi tu tak seronok. Sebab itulah kita dah panas punggung buat kejap-kejap je. Kita kalau benda tu seronok, tengok air terjun, tengok laut, tengok pokok. Boleh pula lama-lama. Sebab apa lama-lama? Seronok. Kan? Tengok penuh meja makanan sedap-sedap. Seronok je. Maka nak duduk situ lama-lama kan? Free pula tu orang belanja. Bertambahlah sedap kan? Okay? Kenapa kita seronok duduk situ? Sebab kita suka, sebab kita cinta. Kenapa kita tak boleh zikir pada Allah lama-lama? Kenapa tak boleh duduk tengok Quran lama-lama? Sebab apa? Sebab tak seronok. Kenapa tak seronok? Sebab tak ingat Allah. Kat situ kita boleh tahu ukuran iman kita. So kita belajar kan? Islam, iman, ihsan. Paling rendah yang mana? Yang paling rendah mana? Islam, iman, ihsan. Mana paling rendah? Islam, iman, ihsan. Orang yang Islam, Muslim. Orang yang beriman, mukmin. Orang yang ihsan, muhsinin. Mana paling tinggi, mana paling rendah? Islam paling rendah. So sekarang ni kita rasa kita dah mukmin ke ni? Kalau kita rasa la ilaha illallah 100 kali tu beban, berat, syusyah, syulit, lagi? Syukar, lagi? Maknanya apa? Kita dah mukmin belum? Dah mukmin belum? Ketahuilah, rupanya aku baru Muslim. Apatah lagi nak pergi sini. Allahu Akbar.
Okay, sebab itulah amanu. Ada 3 tingkat dalam Quran ya. Amanu, yu'minuna, mu'minun ataupun mu'minin. Kita ni amanu yang senang goyang, masih rapuh, tenggelam timbul, senipis kulit bawang, senang turun, susah naik. Itulah iman kita. Sebab tu amanu. So kalau orang dah sedar diri dia amanu, tingkat iman paling rendah, maka kena buat apa? Kenalah ingat Allah bizikrillah. Hati orang amanu ni dia masih resah gelisah. Okey, so Allah kata apa? Kalau kau tak nak resah gelisah, kusut masai, nak tenang amal sentosa, nak tatma'innu qulubuhum, maka dengan apa? Dengan cara apa? Dengan zikrullah. Dan ayat ni juga Allah terangkan pada kita, Allah tunjukkan kat kita, tenang itu di mana? Tenang itu di pakaiankah? Di keretakah? Di rumahkah? Di pangkatkah? Di mana? Qulubuhum. Sesungguhnya ketenangan bukan pada material, bukan pada fizikal, tetapi di hati. Di hati. Sebab tadi orang kafir wafarihu dengan dunia. Sebab dunia ni tak kekal. Dunia tak kekal. Berapa kita nak ingat dunia, baik kita ingat akhirat, sebab akhirat itulah yang kekal. Okey? Allahu Akbar. Perhatikan Allah ulang lagi. Ala bizikrillah. Nampak tak Allah dah sebut ni? Bizikrillah Allah sebut dah. Tapi Allah ulang lagi. Maknanya apa? Ala. Apa maksud ala? Apa maksud ala? Ingatlah. Sepertinya Allah, kalau kita tengok dia punya ni, ketahuilah dengan zikrullah itu tenang-tenang hati manusia. Maksudnya nak beritahu apa tu? Ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Allah ni maksud dia sesungguhnya hanyalah. So Allah nak beritahu ketenangan itu di hati, dan untuk tenang satu je apa dia? Allah. Dan untuk engkau ingat Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan tenang. Kita kalau benda tu penting, kita ulang tak? Kita ulang kan? Dengar tak mama pesan ni? Dengar ni. Tadi dah cakap dah. Ulang lagi. Selagi bas tak jalan, lagi tu lah kita ulang-ulang kat anak kita kan? Ingat tahu. Tu mak-mak kan? Dia memesan tu, selagi anak dia depan mata. Ingat apa mak pesan? So, maksudnya Allah mengingatkan kita. Okay? Dekat buku kita, buka dekat buku kita, tengok kat buku kita muka surat 3 tu. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentera dengan berzikir kepada Allah. Okey, ambil pen kat depan tu, boleh sila guna pen sebok kat depan tu, ada highlighter kan? Pilihlah color apa nak. Okey. Tolong colorkan ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah. Ambil highlighter pen tu, gariskan ke, colorkan ke. Okey, buka muka surat 3, tengok terjemahan dekat buku kita tu. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah. Perkataan hanya tu, mahal tu. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah. Okey, hati menjadi tenang. So, Allah beritahu kita syarat untuk dapat hati tenang. Allah beritahu tenang tu dekat mana. Dan Allah beritahu sekali solusi ataupun jalan keluar untuk tenang ialah hanya dengan mengingati Allah. Dan zikrullah ini sangat-sangat luas. Zikrullah adalah semua amalan yang di dalam ketaatan kepada Allah. Apa itu zikrullah? Sebab tu ala bizikrillah. Ingatlah hanyalah dengan ingat Allah. Zikrullah tu ialah tadi tu zikir qalbi, zikir lisan, zikir anggota. Boleh solat, boleh juga baca Quran, boleh tafakur alam, boleh tasbih, takbir, tahmid, tahlil, semua tu zikrullah. Okey? Berdakwah, semua zikrullah. Hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tentera, menjadi tenang. Ingat
So banyak kita belajar daripada ayat ni 27-28 supaya lepas ni kita tahu top priority kita ialah zikir. Zikrullah, mengingati Allah. Terutama yang telah ditetapkan waktu seperti zikir pagi petang. Jangan miss, jangan tinggal. Rugi. Tak nak jadi orang rugi kan? Okay. Subhanallah, kat sini kita nampak bizikrillah diulang 2 kali, tatmainul qulub diulang 2 kali. Ayat yang sama diulang 2 kali. Allahu Akbar. Hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Ingatlah, kata Allah. Kita selalu pesan kat anak kita, ingat, ingat, ingat. Okay. So, ala, ingatlah. Bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, tenteram. Okay. Sekarang nampak apa beza dengan wafarihu dekat ayat 26? Kan? 27. Tak, farihu dekat 26 kan? Okey. Ayat 26 ada farihu. Lawannya ialah tatmainu pada ayat 28. Kita nak tenang yang mana? Kita nak tenang yang sentiasa, berkekalan selamanya. Walau apa hujan datang melanda. Okey. Kita ni hidup ni proses. Kalau dulu dari muda kita ni memang sampai sekarang pun sebenarnya masih ada kelang kelibutnya kan, buku kapahnya. Tapi hanya Quran je boleh menegur kita, mengingatkan kita. Okay, insya-Allah mudah-mudahan kita minta dekat Allah, Allah ingatkanlah kita. Nak kelang kabut aja, ingat ayat ni. Okay, kalau kelang kabut maknanya something wrong dengan iman aku. Maknanya aku tak banyak ingat Allah. Maknanya aku tak banyak istighfar, tak banyak kembali kepada Allah. Okay? Allahu Akbar. Ingat zikrullah adalah semua jenis ketaatan. Tak kira bentuk apalah, solat, Quran, zikir, semua sekali amalan-amalan soleh. Satu-satunya untuk tenang apa dia? Satu-satunya untuk tenang apa dia? Bizikrillah. Okay? Allah Akbar. Tenang tu kat mana? Tenang tu dekat hati. Macam inilah kita sampaikan. Balik sampaikan boleh? InsyaAllah balik ni kita share, kita sampaikan, kita ingatkan pada insan-insan kesayangan kita. Okay? Allahu Akbar. Contoh macam tadi surah Al-Ankabut ayat 45 tadi kan. Dan mengingati Allah itu, solat itu adalah zikir terbesar. So, orang yang tenang, solatnya lama ke kejap? Dia tak gapa-gapa. Okay? Sayyidina Ali sampai dia kata apa tahu? Kalau boleh tak nak bagi salam. Kita pula, dah bagi salam. Punya lah, tak tahu melayang ke mana. Lama jugalah tapi melayang. Tapi Sayyidina Ali, kalau boleh tak nak bagi salam tapi ada tanggungjawab. Sebab dia suka, dia seronok sangat. Nabi macam mana solat Nabi? Sampai bengkak kaki. Maknanya seronoknya Nabi solat. Okay? Kita pula seronok buat maksiat. Kan seronok solat. Okay? So, orang-orang yang tatmainul qulub, orang yang hatinya senang, mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk dalam golongan ini. Allah maj'alna minhum. Okay, solatnya tenang, lama, bila terdekat je, terhampir je dengan benda-benda maksiat, dia gelisah. Belum solat ni. Contoh, dia gelisah. Okay? Allah Akbar. Dia seronok berzikir, dia seronok berlama-lamaan dengan Quran, seronok dengan majlis-majlis tazkirah. Okay? Subhanallah. Kita seronok mana yang lama tu? Makan ke, jalan-jalan ke, yang mana? Semua yang di atas kan? Tapi bab ibadah, cepat lama, dah lama dah ni. Kita baru bagi tazkirah 10 minit kan? Anak kita kata apa? Lama. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah, Allah Akbar. Kalau kita perhatikan zaman sekarang, makin crucial, makin critical mental health problem. Apa mental health problem? Masalah sakit mental, sakit jiwa. Zaman sekarang ni, especially masa PKP tu, banyak juga kes-kes bunuh
diri. Dan lebih menakutkan lagi, kanak-kanak pun dah pandai bunuh diri. Berbeza tak dengan kat Palestin? Mereka bunuh diri ke kat Palestin? Tak. Tak sama. Betul? Kita dekat luar Palestin ni, selain Palestin, sikit-sikit anxiety, sikit-sikit stres, sikit-sikit tension, sikit-sikit nak healing. Kalau nak ikut peratus seksa, sakit, derita kita dengan Palestin, oi jauhnya. Caesar tak ada bius, saya cuba bayangkan tu. Bersalin Caesar tanpa bius. Anak premature, hospital kena bom kan? Incubator tak boleh on. Oksigen tak boleh masuk. Ya Allah. Allah Akbar. Dan kesakitan yang mereka tanggung. Tetapi di negara luar Palestin, berpusu-pusu orang kembali kepada Islam. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Faqina azaban. Semua yang Allah jadikan pasti tak sia-sia. Sebab mereka seperti dicipta, dilahirkan di Palestin untuk mati syahid. Kita belum tentu. Derita yang mereka tanggung seperti dah jadi tiket. Sebab tu mereka bahagia. Tapi kita belum tentu. Medan jihad kita lain. Allah pilih medan jihad kita ialah jihad lisan, berdakwah. Maka berdakwahlah. Allah Akbar. Sampaikan. Belajar, sampaikan. Belajar, sampaikan. Okey? Subhanallah. Tahu kan? Walaupun di satu komen yang lawak, okey, adalah Nurtizen Malaysia ni, dia kata kita kat Malaysia kekurangan beras. Tapi syukur dalam Islam kita dapat beras baru. Apa dia? Megan Rice. Sabar je lah dia punya komen budak-budak ni kan. Okay. Rice tu kan beras kan. Tahu kan yang masuk Islam tu? Megan Rice. Okay. Dia TikToker tapi Alhamdulillah dia berjaya membawa follower dia. Ramai orang berpusu pergi bookstore untuk beli Quran. Allah Akbar. Kita yang dah memang lahir Islam pun tak mampu buat macam tu. Okay. Tengok tak dia punya semua dah tengok kan video macam dia teruja dengan Al-Quran. Tengok tak? Dia punya melopong mulut dia, mata dia terbeliak, dia punya terkejut tu. Lepas tu dia tenganga mulut dia tu. Kita pun, kita baca Quran macam tu tak? Ada tak? Oh, dah siap. Kejap lagi? Masuk dah petang, maghrib, masuk. Tak ada perasaan perubahan siang dan malam. Dia sampai melopong mulut, terkesima, terbeliak biji mata, terdiam, tak tahu nak cakap. Saya tengok video tu lama dia tenganga. Tenganga dengan Al-Quran. So, benda ni yang kita nak bawa dalam hidup kita mudah-mudahan. Okay? Begitu, itulah kesan tadabbur. Nampak tak? Kesan tadabbur. Kita baca Al-Quran. Kemudian kita baca tafsir. Okay, paling mudah dekat apps ada celik tafsir. Celik tafsir ialah kita question what. Kita nak tahu what is this? Kita baca tafsir. But why? Kenapa ayat ni? Itu namanya tadabbur. Tafsir what? Tadabbur why? Ayat ni kenapa? Kenapa turun? Ayat ni untuk siapa? Why? Kita kena buat tadabbur. Tadabbur akan jawab persoalan-persoalan tu. Allah akan bagi hidayah insya-Allah. Allah Akbar. Yang saya paling terkesima tu lah. Dia kan masa dia melopong tu dia tengok ayat apa. Tahu tak? Siapa ingat? Surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah dia terlopong dekat Al-Qiyamah ke? 71. Nuh. 71. 7114 sekejap. Ni. Kekuasaan Allah. Okay. Dekat ayat ni, ingat lagi Megan Rice kata apa? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Dia tak baca lah yang Arab ni, dia baca terjemahan kan. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. So ada follower dia suruh dia ulang ayat ni. Okay. Tidakkah kamu mengetahui dan mungkin bagaimana Allah telah menciptakan 7 petala langit bertingkat-tingkat dan dia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu yang terang benderang. Okay. 1400 tahun dulu Al-Quran telah memberitahu cahaya bulan adalah datang daripada cahaya matahari. Dekat ayat ni, ayat 16, dia melopong terbeliak biji mata, terkesima sebab dia tahu it's only pada tahun 1800 something, tak ingat saya, 827, barulah mereka tahu cahaya bulan adalah datang daripada pantulan matahari. And Quran, dia katakan Quran 1400 years ago. 1400 tahun Quran dah bagi tahu. Allah Akbar. Okay. Lepas tu, dan Allah telah menumbuhkan kamu hidup dari benda-benda yang berasal dari bumi dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam bumi sesudah mati. Betul lah kita mati memang ke bumi kan? Dan mengeluarkan kamu daripadanya sesudah dihidupkan semula untuk dihitung amal kamu dan diberi balasan dengan pengeluaran yang sesungguh-sungguhnya. Tak percaya lagi pada hari kiamat? Tak percaya pada hari pembalasan? Kita akan dihidupkan lagi untuk dihisap. Sebab tu orang Palestin mereka tenang. Okay? Saya ada tengok satu video rakyat Palestin. Okay? Dia kehilangan family, budak lagi, remaja lagi. Okay? Dia dengan abang dia baca ayat ni. Okay? Sebab mereka menghafal Quran dengan begitu mudah je keluar ayat ni. Dia baca ayat ni. Sambung menyambung adik-beradik. Okay? Dia baca ayat ni. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sedap sangat dia dua beradik baca. Dia sambung menyambung. Demi Tuhanmu, kami akan menyoal mereka yang kafir itu semuanya pada hari kiamat kelak mengenai apa yang mereka telah lakukan. Oleh itu, sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Sesungguhnya kami tetap memelihara dan mengawalmu dari kejahatan orang-orang yang mengejek-ngejek dan mempersedekahmu. Iaitu mereka yang mengadakan Tuhan yang lain bersama-sama Allah, maka mereka akan mengetahui kelak akibatnya. Dan demi sesungguhnya, kami mengetahui bahawa engkau bersusah hati dengan sebab apa yang mereka katakan. Oleh itu, bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadilah dari orang-orang yang sujud, dan sembahlah Tuhanmu, sehingga datang kepadamu perkara yang tetap yakin. Dia dua beradik baca ayat ni. Seorang baca ni, seorang sambung, seorang kata, Masya Allah, Tabarakallah. No wonder mereka kuat. Quran dalam hati. Apa je berlaku ayat Quran keluar. Sambung. Allah Akbar. Dia tahu orang kafir tu akan disoal nanti di hadapan. Kamu akan disoal. Tapi apa kerja dia? Saya tengok macam abang dia lah. Abang dia baca ni. Fasabbih. So adik dia pun sebut. Subhanallah wa bihamdi. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dia nangis. Hilang segala. Mungkin mak ayah dia pun dah tak ada. Okay. Saya kata subhanallah. Hebat. Dan apa yang mereka tengah buat ni sebenarnya telah membuka mata seluruh dunia. Dan dikhabarkan peguam terhebat dunia sedang mengumpul semua peguam-peguam terhebat di dunia untuk bicarakan Zionis, rejim Zionis. Okay? So sebab dia kata dah sampai masanya dunia mesti bertindak. Pernah jumpa kan dekat status kita, kenapa akhir zaman batu dan pokok akan bercakap? Kenapa? Sebab manusia diam. So batu dan pokok yang akan bercakap. Okay? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana kita dah ni? Pergi Palestin pula ni. Okay? Subhanallah. Sentiasa doakan ingat kita semua seperti satu batang tubuh. Mereka sakit, kita pun merasa kesakitannya. Allahu Akbar. Okay. Dekat buku kita, ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Sebaliknya, orang yang tidak berzikir kepada Allah akan menjadikan, muka surat 4 ni, hatinya keras dan jauh dari Allah. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, janganlah kalian banyak bercakap melainkan berzikir kepada Allah. Kerana
banyak bercakap yang bukan berzikir kepada Allah akan menjadikan hati keras, dan sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah adalah orang yang hatinya keras. At-Tirmizi nombor 2335. Hadis dhaif dari segi isnad tapi sahih dari segi maksudnya. Okey, subhanallah. Jadi kat sini daripada ayat tadi surah Ar-Ra'd ayat 28, surah 13 tadi, apa kita belajar? Dengan sebenar-benar imanlah baru hati kita menjadi tenang, tenteram. Okey, subhanallah. Sebab kita tahu siapa yang kita ingat. Kita tahu apa tujuan kita mengingat Allah. Okey, kita dalam keadaan iman ni dalam keadaan keyakinan, penuh sedar, bukan ikut-ikut. Sebab tu kalau nak berzikir apa, pastikan sumbernya istilah sahih. Ilmu yang sahih baru amal yang soleh. Jangan ikut-ikut mimpi, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, tak ada. Okey. Selain Nabi, mimpi adalah mimpi. Kalau Nabi ya, mimpi tu wahyu. Boleh? Jadi, ikut yang sahih. Hanya iman yang betul, tauhid yang jelas, yang benar, yang lurus. Okey? Dengan ilmu yang sahih, maka hati kita tenang, hilang duka lara, cemas, kusut. Lagi? Yang paling penting apa dia? Syubhah. Apa itu syubhah? Ragu-ragu. Ragu-ragu tentang wujudnya Allah, ragu tentang hari kiamat. Okay? So hati kita bersih daripada syubhah dan syahwat. So iman yang betul, tegak lurus, yang kuat, okay? Maka hati kita akan bebas daripada syahwat dan syubhah yang menjadi racun kepada hati kita. Okay? Kenapa ilmu tu boleh menenangkan hati? Kita boleh tengok surah Al-Baqarah ayat 260. Ketika Nabi Ibrahim, muka surat 44, surah Al-Baqarah ayat 260. Allah berfirman yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Allah berfirman, adakah engkau belum percaya kepada kekuasaanku? Nabi Ibrahim menjawab, bahkan aku percaya dan yakin, akan tetapi aku memohon demikian ialah supaya tenteram hatiku yang amat ingin menyaksikannya. Ni. Nampak perkataan yang sama? Liyatma'inna. Agar tenang, tenteram. Liyatma'inna qalbi. Sekali lagi kita jumpa tenang. Liyatma'inna, supaya tenang hatiku. Adakah Nabi Ibrahim tak beriman tentang Allah akan menghidupkan kita semula? Bukan itu isunya. Kita tahu iman Nabi Ibrahim macam mana. Tetapi hari ini dia memerlukan ilmu. Kita bukanlah nak Allah zahirkan macam tu. Sebab tu ayat ini ulama kata nak menunjukkan betapa untuk tenang hati kita perlukan ilmu. Perlukan ilmu. So untuk hati tenang, ilmu yang sahih, iman kita, tauhid kita benar, maka akan menghasilkan amal yang soleh. Subhanallah, Allahu Akbar. So perlukan ilmu. Kalau ikut ayat ni, ayat ni, doa. Ada doa. Allah Akbar. Memohon ketenangan hati. Pernah share dulu masa kita tadabbur surah Al-Fajr. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu. Bika. Tenang denganmu. Bukan tenang dengan rumah, dengan kereta, dengan baju, dengan pangkat, dengan anak, dengan tenang. Tapi tenang kemuncak tenang tu bila kita dengan, bukan dengan makhluk tapi dengan Allah. Jiwa kita tenang. So doa, minta dengan Allah apa? Supaya jiwa kita kemuncak tenangnya bila bersama dengan Allah. Maka kita akan berlama-lamaan dengan Quran. Kita seronok nak bangun solat malam. Seronok beramal ibadah.
Okay, subhanallah. Ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu. Tu'minu biliqa'ik. Beriman dengan, ini semua mudhari'. Tu'minu biliqa'ik. Iaitu yang yakin akan bertemu denganmu. Macam juga, macam kita tengok, hari-hari kita dapat tengok rakyat Palestin. Kenapa mereka begitu tenang? Sebab mereka yakin tentang hari akhirat. Mereka yakin tentang hari pembalasan. Mereka yakin tentang hari pertemuan dengan Allah, yang kita ni akan dihisap. Kita akan one to one bertemu dengan Allah untuk dihisap. Okay? So, sangat-sangat yakin akan pertemuan denganmu. Sebab tu, Allahumma lakal hamda antal haq, wa wa'dukal haq, wa qawlikal haq, wa liqa'ukal haq. Pertemuan denganmu adalah benar. So, dia synchronize kan? Kita hafal doa iftitah tu. Lepas tu doa ni, kenapa hati yang tenang ialah tenang bila bersama dengan Allah. Tenang sebab ingat pertemuan dengan Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kemudian, wa tarda biqada'ik. Redha dengan ketetapanmu. Kenapa hati dia tenang? Sebab dia redha dengan apa yang telah Allah qada'kan, apa yang Allah telah tetapkan. Wa taqna'u bi'ata'ik. Ini ialah qana'ah. Wa taqna'u. Word yang sama untuk qana'ah. Ni. Wa taqna'u bi'ata'ik. Tenang. Tenang sebab apa? Dia merasa cukup dengan pemberian. Subhanallah. Doa ni ialah Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Hati kita tenang bersama dengan Allah. Okay? Tenang pergi majlis ilmu. Tenang duduk dalam majlis ilmu. Tenang beramal ibadah. Tenang ketika zikrullah. Okay? Tu'min apa tu'min? Beriman. Yakin. Kita sangat-sangat yakin kita akan bertemu dengan Allah. Untuk apa? Untuk dihisap. Okay? Lagi? Wa tarda biqada'ik. Redha dengan semua takdir Allah. Bukan nak redha yang kita suka je. Semua yang kita tak suka pun kita redha menerimanya. Okay? Kita hamba, Allah boleh buat apa saja dengan kita. Dan qana'ah. So, apakah dia yang kita dapat daripada doa ni? Yang pertama, okay, jiwa yang tenang kepadamu. Kita nak minta ni, aku mohon kepadamu jiwa yang tenang. Iaitu kita mesti berilmu tentang Allah. Okay. Bila kita kenal Allah, okay, bik. Sebab tu ba tu mahal. Ba bismillah. Lagi? Kita baca zikir pagi kan? Allahumma bika. Allahumma. Ialah. Bika asbahna. Bika. Wabika amsayna. Wabika nahya wabika namut. Ada ba kat situ. Kita baca 3 kul. Kita baca, bukan 3 kul Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ada ba kat situ. La haula wala quwwata illa billah. Tadi tu bismillahillazi la yadurru ma'asmi. Ba. So ba ni. Ba ni kita akan faham bila kita kenal Allah. So ilmu yang paling besar ialah ilmu ma'rifatullah. Okey, bila kita kenal Allah, kita cinta Allah, pastilah kita nak bersama-sama dengan Allah, berlama-lamaan dengan Allah. So Allah, bila berlama-lamaan beribadah, itulah tandanya kita cintakan Allah. Kenapa kita cinta Allah? Sebab kita kenal. Melalui Al-Quran tu kita suka dengan Al-Quran, lama dengan Al-Quran. Kenapa? Sebab melalui Al-Quran lah kita kenal Allah, kita dapat rahmat dia, dosa kita diampun, dapat pahala. So kita nak minta Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. So syarat nombor 1, nak hati tenang ialah ilmu. Ilmu paling besar ialah ma'rifatullah. Yang kedua, mengimani, iaitu meyakini dengan pertemuan dengan Allah. Yang ketiga, redha dengan segala ketentuan Allah, takdir Allah. Yang keempat, qana'ah. Wa taqna'uni ialah qana'ah. Merasa cukup dengan
pemberian. Okey. Allahu Akbar. Subhanallah, mudah-mudahan inilah ayat yang untuk memotivasikan kita, menyemangatkan kita berkobar-kobar. Kenapa mesti zikir pagi petang? Sebab apalah makna hidup kalau hidup dalam ketakutan, kegelisahan, kerisauan, rasa tak cukup je. Kan? Terkejar sana, terkejar sini. Tapi tak cukup juga. Kan? Rasa macam dah buat 3 job dah. Satu hari 3 job tu. Tapi macam tak cukup juga. Kenapa Allahu Akbar. Okay? Subhanallah. Ubatnya apa? Ubatnya apa kalau ikut surah Ar-Ra'd ni? Surah Ghurup. Ubatnya ialah zikrullah. Okay? Zikrullah. Kita bukan nak wafarihu bahagia sekejap. Kita nak apa? Tatma'innu qulub. Okay, so ingatlah hanyalah dengan Allah. So dekat buku kita tu gariskan ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Okay. Lepas tu gariskan juga tadi kalau tidak berzikir kepada Allah hati akan jadi keras. Lepas tu gariskan juga jauh daripada Allah. Jauh daripada Allah. Nampaknya tak boleh masuk nombor 5. Sebab nombor 5 tu pun panjang nak urai. Saya yakin kita semua dah amal zikir pagi petang betul. Tapi nak bagi ilmu kita mantap supaya kita sayang sangat kalau tak amal zikir pagi petang. Kita mesti ada kata apa pemacu ataupun nak mendorong kita yang bersumberkan daripada dalil betul. Pada Al-Quran dan hadis kenapa kita mesti zikir pagi petang. Boleh? Subhanallah Allah. So kalau dah biasa dengar ayat 28 ni tapi hari ni kita hurai sikit sebanyak mudah-mudahan mampu untuk menggegarkan jiwa kita, okay, supaya ingat Allah, zikrullah banyak-banyak, zikrullah kathir. Boleh? So insyaAllah minggu depan kita sambung nombor 5. Biarlah slow tapi istiqamah. Dia jangan apa? Cepat tapi tu je sehari dia datang. Tu je lah sehari dia buat. Okay, na'udzubillah min zalik. Boleh? InsyaAllah kita jumpa hari Khamis, fizikal. Kalau petang ni ada kelas online insyaAllah. Okay. Aku liqali hadha wa asabahani wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la